Al-Fatihah ini mudah-mudahan sampai kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga layaklah kita ini mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layaklah kita ini dijemput, dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersembang-sembang menghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Juga khusus kepada seluruh ahli keluarganya, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita hadiahkan kepada siapa sahaja kesayangan kita yang telah pun kembali ke rahmat Allah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka berkat doa Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan termasuklah ibu mertua saya. Kalau dulu saya balik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, beliaulah yang paling sibuk. Sekarang beliau mendengar dua batu nisannya berada di sebelah ni. Termasuk Tok Ustaz, adik-beradik, sepupu sepapat dia, mak-mak menakan dia, duduk berkumpul satu, betul-betul tepi kat tangga tu. Masya Allah, indah kawasan kubur tu, berkumpul satu keluarga di sini. Semoga Allah jumpakan di tempat yang sama, yang paling baik di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan mereka semua Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur setinggi-tinggi pada Allah Subhanahu wa taala, izin dan limpah kurnianya kita bertemu pada pagi yang telah ditetapkan setelah saya bergerak daripada KL 30 Ogos tempoh hari. Kan malam kemerdekaan sampai di Alok Star, nak sebut juga tu tapi tak jadi. Okay? Kemudian menginap di sana, menyusun program, sampailah terakhir malam tadi di Yan, Kedah. Okay, jadi tak larat nak balik malam tadi. Kan masuk homestay pun dah pukul 11.30 malam. Jadinya tidur, tadi lepas subuh bergerak ke sini, Alhamdulillah. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada ukhti Ustazah Azlina. Masya Allah, saya duk ghalit dengar selawat dan sebagainya tadi. Nak bagi panjang lagi sebenarnya, tapi dia duk baca biodata punya lah lama. Masya Allah, tabarakallah kan. Sebab tu saya duk marah kat Nazar, siapa bagi biodata buat penat orang baca tu. Tak payahlah baca nama-nama tajuk buku semua, tengok je lah kat depan sekali. Sebab apa sahabat-sahabat muslimat, bagi saya 1 minit tu amat bermakna. Okay? 1 minit tu amat bermakna. Jadi kalau kita gunakan untuk baca tajuk buku semua, bukan orang nak ingat nak jawab peperiksaan pun kan. Minta maaf, bukan Ustazah Azlina tak bagus jadi MC, tapi saya kurang suka sebenarnya. Okay? Jadi insya-Allah siapa sahaja yang mengenali Ustazah Zai, kalau nak suruh saya bacakan biodata, kadang MC ni dia ambil kerja senang. Dia kata kita persilakan Ustazah untuk perkenalkan dirinya sendiri. Kan dia sebut macam tu. Jadi saya duduk, saya pun kata saya Ustazah Muzayyanah Abdullah, lebih selesa dipanggil Ustazah Zai. Kemudian saya adalah hamba Allah macam anda juga. Kan senang habis cerita. Nak kenal lebih, mai ajak minum teh lah. Kan kalau sempat. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, masjid ini sangat sinonim lah sebenarnya dengan saya.
setelah dinikahkan dengan Ustaz Azwan Ali. Tapi ketika itu baru tok ustaz duduk sini semua, memang depa orang sinilah. Cumanya ustaz ni dia lahir kat KL, sebab tu dapat jodoh orang KL kot. Dia lahir kat KL tapi dia membesar di Penang. Kan dia membesar di Penang, dia mengaji di Perlis, macam itulah kami. Jadi berpindah randah ke sana sini. Tapi bila balik kampung tu, saya balik kampung tu ke Penang lah, sebab masa tu kononnya kahwin dengan orang Penang. Tapi bila balik Penang, Sabtu Ahad cuti, mesti ada masa ataupun jam kami yang ke Kulim, sebab tok berada di Kulim. Okey. Jadi Masjid Kelang Lama ni biasa, sampai saya pernah bawa satu bas daripada KL singgah solat jamak Zuhur dan Asar di sini. Saya ingat lagi masa tu. Tapi tak ada siapa lah kenal saya masa tu. Kan satu bas singgah. Kan satu bas singgah lama. Sebab saya dalam kerja dakwah ni dah lebih 20 tahun. Okay? Jadi alhamdulillah teringin sebenarnya bila datang ke sini solat hari raya, solat malam, kadang ustaz datang maghrib isyak tu saya ikut datang kat sini. Bila datang rumah tok tu subuh saya datang sini. Jadi tak sangkalah hari ni meja penceramah ni saya conquer. Okay, kan, dengan bangganya. Sebab lama dah duk intai bila lah nak datang sini. Tapi alhamdulillah kebiasaannya begitulah. Kan di tempat kita sendiri, hatta di surau rumah saya hanya dapat berikan masa untuk mereka sebulan sekali berkuliah. Kan, jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, bukanlah dengan nawaitu untuk mengajar, untuk berkuliah, sebab masjid ini pasti didatangi oleh para masyaikh, oleh guru-guru kita seluruh negeri Kedah insya-Allah yang sangat saya kagumi ilmunya. Kan malam tadi saya berforum dengan Al-Fadilah Ustazah Ainul Mardiyah. Dia kata lama dah tak datang Kedah. Saya kata saya biasa je datang Kedah ni, PKP pun kami datang Kedah. Punya dahsyat Ustazah Zai sebab pakai surat polis, boleh rentah negeri juga kan. Boleh juga datang Kedah sebab mak mertua saya tu meninggal masa PKPP. PKPP sudah pemulihan. Jadi tak ada masalah saudara mara nak ziarah. Cuma jenazah tak boleh dibawa masuk ke dalam ruang masjid ni. Sedikit sedih lah. Tapi masih bersyukur sebab saudara mara tak ada halangan untuk datang ziarah. Tapi depan rumah tu sat-sat polis lalu masa tu kan. Jadi jenazahnya dibawa solat di hadapan ruang depan ni. Sebab pintu masjid tak boleh masuk. Sedih juga, tapi bukan sedih sebab masjid ni tak bagus. Tak, semua satu negara ketika itu macam itulah. Boleh sembahyang kat luar. Tapi saudara mara semua boleh ramai datang. Ramai juga yang datang solat jenazah. Cumanya tak dapat masuk ke dalam. Okay? Kita kadang-kadang masa PKP tu kita ada rasa macam mana. Allahu Akbar, hanya AJK je boleh solat dekat masjid. Kan ingat dia seorang nak masuk syurga. Kita pun nak masuk syurga juga. Tapi undang-undang ketika itu. Cuma kita pandang sisi positif. Ya Allah, sedih orang boleh pergi masjid, aku tak boleh masuk masjid. Ada tak perasaan macam tu? Jadi kita minta doa kepada Allah, cepatlah berakhir PKP ni ya Allah ketika itu kan. Sebab kita rindu masjid surau dibuka. Kita tak nak tengok anak-anak lelaki kita, suami kita tak menghadirkan diri ke rumah Allah, ke masjid. Tapi hari ini setelah pintu masjid terbuka luas, kita boleh rapat-rapatkan saf, kita boleh cantumkan bahu-bahu kita dalam pengajian ilmu. Kenapa tak ramai orang yang nak menghadirkan diri ke masjid? Jadi peranan kita para ibu, kalau kita tak mendatangi saf solat berjemaah, tanggungjawab kita cakap, bagi tahu, pujuk, doakan untuk lelaki-lelaki kita khususnya mendatangi saf-saf solat berjemaah. Jangan tempik tengking macam biasa. Gunakan ilmu yang kita ada. Hadis Nabi, ayat-ayat Quran, kelebihan-kelebihan tentang mendatangi saf-saf solat berjemaah khususnya bagi orang lelaki. Kerana kita kejutkan mereka, kita ajak mereka, kita gula-gulakan anak-anak lelaki kita yang masih belum remaja, tak pandai lagi nak melawan cakap kita. Serahkan mereka kepada Allah. Pilah sembahyang kat masjid, tak apa, ibu hantar. Walaupun ibu sakit kepala, pening, tak larat, ibu pi hantar. Waktu solat Jumaat, ayahnya pergi bekerja, kita hantar mereka solat Jumaat. Jangan kita rasa pak dia pergi kerja, ustazah siapa nak bawa dia pergi solat Jumaat. Korban ibu-ibu dirahmati Allah. Biasakan anak-anak lelaki kita dengan masjid surau di kawasan rumah kita. Sebab inilah sahaja khazanah, inilah sahaja kebaikan. Bila mereka balik ke rumah kita, mereka akan membawa keberkatan. Masya Allah. Jadi hari ini apabila saya didatangi poster siapa layak digelar mujahadah mula-mulanya, saya terkejut. Apa hal pula mujahadah ni?
Ni mesti selalu dengar kuliah Ustazah Zai. Ustazah selalu ajak, jom kita bermujahadah. Kan? Jadi tak boleh nak salah sesiapa. Saya pagi dekat sahabat yang menguruskan, saya pun kata minta masjid tukar bukan mujahadah tapi mujahidah. Okay? Sebab wanita-wanita mujahidah, dia layak digelar mujahidah apabila dia banyak bermujahadah. Baru betul. Okay? Mujahadahnya tu perbuatan yang kita kena buat, barulah layak digelar mujahidah. Ini indahnya bahasa Arab. Macam sama tapi tak sama. Alah, apa salahnya Ustazah, satu baris je pun tak boleh sebab lain maksud dia. Tapi kalau Ustazah Zai, tadi Ustaz Azwan baru perasan kan, nama awak dekat poster ni MUZAI, dia kata kan. Kak Nazar kata tu asal Ustaz. Kan sebenarnya dah tukar. Saya tak kisahlah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya tak pernah kisah kalau dengan nama saya ni. Yang penting orang kenal saya Ustazah Zai sudah. Kan Muzayyanah ke, Muzainah ke, lagi syok Ustazah nama apa? Nama Zainab ke? Dia kata kan. Nama Zaitun ke? Suka hati lah cik. Sebab orang duk panggil Muzayyanah, orang panggil Ustazah Zai. Kadang nasib baik tak kata Zainal ke? Jenuh pula kita kan. Sebab jarang-jarang orang panggil nama Zai tu di tengah-tengah. Rupanya namanya Muzayyanah. Muzayyanah ni kalau orang mengaji bahasa Arab, insya-Allah boleh sebut dengan tepat lah. Sebab maksudnya yang dihiasi. Dihiasi oleh orang kulim rupanya. Tak sangka lah saya dapat jodoh orang kulim. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, siapa sebenarnya yang layak digelar mujahidah? Are you ready? Ni soalan orang KL ni. Ready ke tidak ni nak digelar mujahidah? Kan? Sonyap je orang kulim ni. Okey ke? Santai-santai saja. Ustazah bukan nak berkuliah pun hari ni. Ramai ustaz-ustaz yang hebat-hebat mengajar kitab di sini. Setiap waktu datang berkuliah. Kita menadah ilmu dengan mereka. Sebab mereka membawa kitab-kitab yang muktabar. Rugi kalau kita tak follow mereka. Itulah guru-guru kita yang sebenar. Ustazah Zai hanya datang untuk mencantum ukhuwah fillah. Saya pun jadi seronok. Kan hampir setiap bulan lah tanpa fail bila datang. Sama ada sampai ataupun sebelum balik. Kalau sampai tu cuaca tak mengizinkan, baliknya tu saya akan wajibkan singgah di Masjid Kelang Lama, bukan masuk kat dalam ni. Pergi tepi masjid. Itulah dia kubur mak mertua saya. Kan saya nak tiru almarhum Tuan Guru Harundin dalam ceramah-ceramahnya biasa cakap kalau balik ke Perlis tu, datang jauh daripada KL, dia tak pergi mana dulu, dia mesti ziarah kubur mak ayahnya dulu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau tak sempat masa pergi tu, baliknya. Sebab kita selalu masa hidup, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita ziarah, tapi masa matinya kita tak ziarah. Sama je kan Ustazah hadiahkan doa. Tadi Ustazah baca Fatihah, Allahumma ghafir lahum, sampai juga pada arwah mak ayah saya, betul sampai. Tapi macam tidak ada adab lah kita dengan orang tua kita. Dulu balik kampung kita cari dia dulu. Tapi sekarang balik kampung kita pergi shopping, tempat-tempat makan. Bang, kalau balik kulim mesti nak makan tu, mesti nak makan ni. Tapi kubur mak tak singgah. Tak mesti baca surah Yasin yang panjang tu sebab banyak lagi masa kita nak guna untuk lain. Tapi sekurang-kurangnya kita ziarah sekejap. Baca Fatihah, baca 3 kul. Sebab apa? Yasinnya nanti masa kita baca dekat rumah dalam keadaan santai, tenang-tenang, kita niatkanlah kepada mereka. Ni sahabat-sahabat muslimin muslimat, saya percaya di situ juga ada keberkatannya. Walaupun pada asalnya dulu kalau kita merujuk kitab-kitab, Ustazah orang perempuan tak boleh kan ziarah kubur. Ya, dulu pada asalnya. Kemudian Nabi SAW tidak lagi melarang wanita-wanita untuk ziarah kubur. Syaratnya kita tahu sebelumnya dulu kenapa dihalang, kerana perbuatan wanita jahiliah yang menjangkit kepada wanita-wanita mengaku Islam dah, tapi tak guna pakai cara hidup Islam. Wanita jahiliah duk berada di kubur tu meratap-ratap, macam nak korek-korek kubur, nak suruh orang yang mati tu hidup balik. Mana boleh? Sebab Allah dah matikan mereka. Kita keluar air mata darah pun mereka takkan hidup semula. Jadi kita kena faham konsep ni. So kita datang situ macam masa kita hidup. Ibu-ibu kat sini yang rindukan anak cucu balik sebulan sekali. Kan kita harapkan mereka balik je. Tak sama video call kan, macam PKP. Berapa bulan tak boleh rentas negeri. Alah tak apa Ustazah, video call kan boleh. Ya, terubat sedikit rindu, tapi tak sama dengan dapat bersalam, berdakapan, tak sama. Kan, jadi kalau kita sebut Ustazah balik-balik saja, saya bukan harap anak-anak saya bawa oleh-oleh banyak-banyak, tak.
Tapi jangan bohong hati sendirilah ibu. Kalau anak balik bawa pulut dakap, agak-agak suka ke tak suka? Kan? Saya tak apa ustazah, anak saya tak payah bawa apa-apa, asal balik sudah. Kan? Kemain lagi. Tapi sahabat-sahabat, kalau anak-anak kiri kanan menantu bawa hadiah macam-macam, pastilah lebih suka lagi. Kan tak sama ibu-ibu balik tengok muka dapat peluk anak cucu kita, tak sama dengan dia hanya bank in duit saja, tak sama. Jadi para ulama bahas, seandainya kita ada kemampuan, pergilah ziarah walaupun sekejap. Dia takkan marah kita pasal apa Ustaz sangat, mailah duduk lama sikit kat mak. Kita pun ngeri suara daripada kubur mana ni. Kan dia takkan cakap kat kita. Masa hidup je kita kena tahan telinga, ai nak balik dah, kan kena tahan telinga sekejap. Jadi masa dah mati ni cukuplah kita kenang. Mudah-mudahan di situ ada keberkatan. Selitkan masa dalam kesibukan macam mana. Subhanallah sahabat-sahabat, itu juga sebenarnya saya suka memandang sebagai salah satu mujahadah untuk menjadi wanita mujahidah. Tetapi apabila kita sebutkan perkara seperti ini, pakar-pakar bahasa Arab, para alim ulama, guru-guru kita mungkin ada yang tak setuju. Jadi kita perpanjangkan, mungkin lebih kurang 1 jam, kita nak kenal sungguh-sungguh siapa sebenarnya mujahidah. Ni kejap lagi siapa yang syok nak bagi tajuk ni boleh jumpa ustazah kot. Sebab lain daripada yang lain tajuk ni. Kan saya kata mana dia pun dapat tajuk ni kan. Cuma saya betulkan kalimah mujahadah tu, ni mesti suka follow kuliah Ustazah Zai. Ustazah Zai duk sebut mujahadah, mujahadah. Tapi yang nak menjalankan mujahadah tu pasti insya-Allah diangkat darjatnya oleh Allah menjadi seorang mujahidah. Hari ni kita duduk di dalam rumah Allah yang indah ini, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, tanya pada diri, pasal apa aku datang ni? Pasal kita adalah orang Islam yang kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang kita ikut akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam suka akan suasana ilmu, suka akan kita duduk iktikaf di dalam masjid, suka untuk kita datang bersilaturahim. Tolong betulkan nawaitu kita yang daripada malam tadi khabarnya AJK masjid tak boleh tidur. Kan pasal apa tak boleh tidur lah ustazah, berdebar-debar jantung ni macam nak jumpa boyfriend apa dah kan. Saya nak gelak je sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab saya faham. Saya pun menguruskan masjid dan surau. Macam-macam fikir macam mak pengantin lah. Kang aku dah tempah makanan 100 orang, kalau seorang je yang datang macam mana? Tu macam-macam kita. Kang aku dah tempah makanan 10 bungkus saja, tiba yang datang 100 orang macam mana? Macam petang semalam di Jerai, syok kuliah kat situ. Saya masuk kereta saya betul-betul dekat Bendang. Tak ada rumah kiri kanan dia, cuma rumah YB saja ada. Rumah YB berdepan dengan masjid. Jadi YB ajak makan kat rumah dia. Perut kenyang sungguh lah mai datang Kedah ni. Asal makan je gulai. Gulai pula kepala ikan. Ya Allah Tuhan, cabaran sungguh. Pasal apa semua tempat ada gulai kepala ikan? Rupanya follower Ustazah Zai. Ustazah Zai kan suka cakap dekat kuliah, kat Kedah tu bestnya gulai dia, kena kepala ikan lagi syahdu kan. Rupa semua tempat bagi. Bayangkanlah pagi, petang, malam gulai kepala ikan. Jadi Ustazah Zai, aku ni duduk depan ustaz ni malunya nak makan kepala ikan. Ustazah tak makan kepala ikan dak lah, sebenarnya mau tu tapi malu kan. Jadi kalau depan Ustaz Azwan tak ada malulah, habislah tulang-tulang semua dimakan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak sebutnya apa? Kita berkumpul di tempat yang macam ni, kita sedang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak ada halangan, bukan kita tak ada cabaran. Ni kenduri-kenduri banyak hari Sabtu ni kan. Tapi niat harus untuk mencari ilmu Allah, mencari redanya Allah. Tolong betulkan. Kalau kata aku nak tengok tak lalat ustazah je, kan? Besar ke kecil? Ada yang kata ustazah, saya nak tengok tak lalat ustazah tu 2 ke 1. Pasal apa tanya 2 ke 1? Kalau kat TV tu nampak belah kanan 1, belah kiri 1. Saya kata bukan, yang kiri tu mikrofon tu. Lah saya dah agak dah. Sebab kadang dia macam bawah sikit, kadang atas sikit. Yang kanan tu tak pernah berubah. La ilaha illallah, macam-macam. Kan orang Kedah ni sahabat-sahabat. Ada yang satu malam tu saya sengih sampai kat meja penceramah, saya tak boleh berhenti sengih. Sebab makcik tu kata, Ustazah ni depan jauh dekat, pasal apa dia ni? Mata rabun ke apa? Ustazah ni kat TV macam hitam, tapi kat sini segak. La ilaha illallah. Lurih benda orang Kedah ni. Saya pun kata sabar je lah ya Allah. Kat TV hitam, dia kata bukan kat TV make up artis ada ke? Kat sini tak ada make up artis. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Jadi syok lah layan suasana ukhuwah dengan orang Kedah ni. Jadi Masya Allah, tabarakallah, bersembang, berbahasa tak sama sekali untuk niat menyampaikan ilmu. Jadi saya hanya untuk menyampaikan cantuman silaturahim ukhuwah fillah. Tolonglah niat kita sama macam tu. Andai dalam ini ada yang hadir terintai pula, si Polan tu ada kat belakang tu, kalau aku tahu tadi aku tak mai dah. Kan ada yang macam tu. Duduk saf sama, karyah sama, pergi masjid sama, nanti jenazah kita yang menguruskan mungkin si Polan yang kita tak suka tu. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, hati yang membusuk ni, Masya Allah, tak mau diruntuhkan tembok egonya, buang rasa malu. Kita kan datang masjid yang sama, kiblat yang sama, syahadah yang sama, nak ikut Nabi SAW yang sama, bercita-cita nak masuk ke syurganya Allah yang sama. Tapi kenapa hanya sebab lain pendapat, hanya sebab tak suka satu-satu perkara tempoh hari jadi isu, bergaduh tak bertegur siapa? Jangan macam tu. Okay? Jadi berhimpunnya kita hari ni, pandang semua kanan kita, kiri kita, depan belakang kita adalah adik-beradik kita, saudara se-Islam kita. Nak jumpa balik mereka semua ni di dalam syurganya Allah. Boleh ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, lapangkan dada, bersihkan hati. Maka kita akan menjadi seperti matanya lebah. Kita jumpa siapa pun kita hanya nak cari yang wangi, yang baik. Walaupun mata kita nampak macam aku tak nak kawan lah dengan orang tu, macam orang tak tentu arah je, tak tentu arah je dia tu. Pak, cari lagi yang baik. Walaupun dia macam tu, datang juga masjid. Ya Allah, aku ni sebab Ustazah Zai ada je aku pergi masjid. Kalau tak, aku tak pergi masjid. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sekian dimaklumkan. Jadi kalau kita terasa, memang nak bagi terasa lah. Sebab apa? Kalau orang yang terasa tu, dia masih dalam hidayah Allah. Tapi kalau tak terasa, ada kan kita cakap anak kita tak terasa apa? Kesian anak kita sebab dia tak dapat hidayah. Ada orang cakap sikit memang terasa. Terasa ni apa sebenarnya? Masih ada kasih sayang Allah. Allah masih lorongkan hatinya untuk menerima hidayah Allah. Jadi maksud sahabat-sahabat dirahmati Allah, mujahidah ini adalah semulia-mulia status yang disandang oleh seorang wanita muslimah. Jadi tiba-tiba kita cakap dekat si Kumari, hai mujahidah, peliklah dia sebab dia bukan Muslim. Dia mesti Muslim dulu baru naik darjat menjadi mukminah. Di kalangan mukminah itulah adanya mujahidah. Mudah-mudahan mujahidah itu adalah kita. Faham ya? Dalam kaitannya dengan status ini, seorang muslimah harus boleh memahami secara benar bahawa jawatan mujahidah bukan nama pemberian dari seseorang. Sedap juga nama mujahidah ni Ustazah. Ni menantu tengah mengandung 9 bulan, tengah cari nama, nak buh nama mujahidah lah. Boleh Ustazah? Kan tak salah. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan nama mujahidah tu, tapi gelaran mujahidah. Kalau orang panggil Ustazah Muzayyana si mujahidah, kita pun kata kat mana pula aku bermujahadah sangat ni. Faham ya? Orang panggil kita Ustazah Muzayyanah tu seorang mujahidah, kita kena sedar diri, kat mana aku banyak mujahadah ni ya Allah. Kita suka bermalas-malasan, kita tak mencari redanya Allah melalui susah payah dalam hidup ni, tapi kita nak digelar mujahidah. Sebab tu wanita-wanita sekarang bila kita sebut ni lah calon-calon ahli syurga, grup WhatsApp kita nama BFF Til Jannah, tak henti-henti sebut Firdausi, sebut syurga, sebut jannah. Cubalah merasa malu dengan Allah. Adakah perbuatan aku ni perbuatan si ahli syurga dah ya Allah? Kan kalau kita namakan grup ini grup ahli syurga, tapi sekejap-sekejap ngumpat orang tu, jap-jap ngumpat orang ni. PM tepi ni grup kita-kita aja. Hok tadi 200 orang satu grup. Ustaz Azwan baru ni dia kata, "Ya, abang notis satu benda lah, kenapa? Sekarang ni WhatsApp group bukan 200 lebih dah maksimum. Boleh masuk 500 lebih tu," dia katakan. Dia perasan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Boleh masuk 500 lebih kan. Maksudnya lagi ramai. Lagi ramai, lagi payah kita nak ber-PM tepi, nak bersembang hal-hal tertentu. Maka kita pun saling screenshot, PM tepi, jom kita buat grup kita-kita aja. Rupanya yang kita-kita aja tu nak ngumpat salah seorang daripada 500 orang kat dalam tu. Allahu Rabbi. Yang kita-kita aja tu, kita-kita aja Til Jannah. Ustazah Zai akan screenshot tajuk atas tu, ni Til Jannah ke Tinar ni sebenarnya. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong ada ketegasan.
Kita nak bercakap tentang apa? Sebab kita nak menjadi wanita yang bermujahadah sebelum kita layak digelar seorang mujahidah. Ini sebab saya kata kalau para masyaikh, guru-guru kita mendengar, salah Ustazah Zaini. Mujahidah ni adalah orang yang sanggup syahid di medan perang. Boleh dihitung dengan jari sahaja siapa para mujahidah Islam yang sanggup mengangkat senjata. Antaranya Khawlah Al-Azwar. Siapa? Setangkas Khalid Al-Walid kalau di medan perang. Wanita ni, tapi boleh mengangkat senjata di medan perang. Khawlah Al-Azwar. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita, Ustazah cerita dekat kuliah mana kemarin, saya kalau orang tanya, Ustazah bila nak bawa orang trip pergi Palestin lagi? Macam telan ayat liok banyak kali ni. Ya, aku nak pergi sebenarnya, nak bawa grup pergi sana. Tapi takut. Sebab apa takut? Sebab sekali saya pergi dulu, kena. Kan waktu orang tengah solat Jumaat, saya ABC ketika tu bawa 3-4 orang yang sama-sama tak solat, tunggu jemaah keluar solat Jumaat. Duduklah saya dekat tangga. Subhanallah, kan, sembang-sembang dengan kakak-kakak tu. Buatlah sedikit pengisian. Dah kita tak boleh masuk solat Jumaat, kita sembanglah benda yang baik-baik di luar tu. Elok orang bagi salam solat Jumaat, bunyi berdilan. Nampak segala api-api semua ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak tahu nak berlari kat mana. Ya Allah, aku tak jumpa dah lagi aku duk keluar daripada masjid saat gini. Rupanya betul, pasti perkara macam ni biasa berlaku di bumi Palestin. Tapi mereka ni wanita-wanita dia dalam masjid tu relax je. Bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Suruh kita bertenang. Mereka ni nak provok kita je. Setiap hari Jumaat hampir memang berlaku macam ni. Tu bukan bom betul tu. Nak takut-takutkan je. Patut relax semacam je. Tapi anak-anak muda mereka keluar daripada masjid, terus paut lengan, paut bahu, menjadi benteng. Kalau betul lah mereka nak serang kami, biar orang tua kami di dalam. Kami ni yang akan menjadi benteng tanpa senjata. Sedangkan polis-polis Israel ni dengan senjata yang pelbagai masuk dekat kawasan Masjid Al-Aqsa. Masya Allah, kita tak dapat jiwa yang macam tu. Maka kalau kita dapat wanita yang jiwanya sangat berani begitu, itulah dia yang digelar mujahidah. Kerana apa? Kerana mempertahankan semata-mata kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Ustazah Zai pada pagi ini bercakap ikut konteks orang kulim. Kalau kata ada ketua muslimat kita yang angkat senjata petang semalam, kan, Ustazah ni pasal apa pula? Kami aman damai tenang kat sini. Ustazah Ainul Mardiah kata, saya dah lama tak mai Kedah, saya rasa macam ada satu aura tenang datang Kedah ni. Bahagia sebab pergi masjid sebelah kubur. Banyak dekat Kedah ni macam ni. Saya biasa juga sebelum Covid tu ceramah dekat Kedah ni, nanti ada orang lelaki masuk. Ustazah minta maaf lah, kita berhenti dalam 5 minit ke 10 minit. Tak apa pula, tengah syok-syok ceramah ni suruh berhenti. Jenazah nak mai satgi Ustazah, jenazah nak mai. Jalan kaki ke apa jenazah ni, kan sahabat? Jadi maknanya jenazah nak mai ni semua kena solat jenazah. Masya Allah, bagusnya. Tu saya kata dekat masjid-masjid di KL, kita pun tak payah tunggu. Sebab disegerakan pengurusan jenazah tu adalah yang terbaik. Solat jenazah bukan lama mana. Berhenti sekejap, muslimat yang ada wuduk boleh terus pergi dekat ruang muslimat, boleh solat jenazah sekali. Pahalanya tu jauh lebih besar, sebesar Jabal Uhud satu kali solat jenazah. Jadi orang yang biasa ikut Ustazah umrah pun macam tu, kan? Solat jenazah ya cik, ingat tahu dah, Allahu Akbar, dia pergi rokok pula. Pasal apa nak rokok pula cik? Tak pernah Ustazah solat jenazah. Tak apa, mai sini. Apakah itu solat jenazah? Pasal apa tak ada rokok? Pasal apa tak ada sujud? Sebab kita tak dibolehkan menyembah manusia, walaupun manusia itu telah mati. Jenazah duduk kat depan, pasal apa kita nak rokok dan sujud? Kita disuruh menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Semua dalam Islam ni ada hikmahnya. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, seseorang yang nak digelar mujahidah tu sebenarnya terhasil daripada kegigihannya bermujahadah. Kena faham ya? Terhasil daripada kegigihannya bermujahadah. Ini yang dilakukan dalam usahanya menegakkan syariat Islam. Jadi kalau kita faham, nak jadi seorang mujahidah, layak aku bergelar mujahidah, mesti gigih untuk menegakkan syariat Islam. Sebab aku tak ada peluang nak mengangkat senjata, nak mati di medan jihad seperti orang-orang yang terdahulu. Bagaimana kisah Sumayyah, wanita syahid yang pertama, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerana menegakkan syariat Islam.
Jadi kita tak ada peluang macam tu, maka apa yang kita nak tegakkan, paling kurang kita berjuang dengan title kita sebagai seorang isteri. Sebab itu seorang isteri yang pagi tadi subuhnya tidak ke masjid, cukuplah untuk mengejutkan sang suami, abang 5 minit lagi nak subuh, jom abang pergi masjid. Kan saya dengan anak kecil nak uruskan budak-budak nak pergi sekolah lagi, abang pergi masjid. Dah 30 tahun pujuk ustazah, haram tak mau pi. Contoh, kita dapat tak pahala selama 30 tahun? Dapat, ibu-ibu dirahmati Allah. Mudahnya wanita nak ke syurga Allah. Kita kejut sahaja. Kejut, tolonglah 30 tahun yang dulu sebagai isteri yang masih cantik, muda, masih halus suaranya. Sekarang dah 30 tahun, sudah pasti ada perubahan. Tolonglah ubah mengikut ilmu yang kita ada. Dulu kita mengajak dengan nafsu. Malulah bang, kalau mak tahu abang tak sembahyang ni. Kalau orang tahu abang tak sembahyang ni, saya nak letak muka tang mana? Malu kerana makhluk. Hari ni kita ubah, ya Allah abang, 30 tahun dah. Semalam jumpa doktor kata dah campur satu lagi kencing manis, darah tinggi, jantung pula dah. Orang yang tak sakit pun boleh mati, apatah lagi orang yang macam-macam penyakit macam abang ni. Paksalah diri nak pergi masjid abang. Kita sama-sama nak bersanding lagi dalam syurga Allah. Pujuk dengan ilmu, pujuk dengan kesedaran. Setelah malamnya kita bersolat hajat dengan air mata, lembutkan hati suamiku ya Allah. Bantu dia dengan hidayahmu ya Allah. Kasihani suamiku. Sedangkan orang yang duduk 24 jam dalam masjid pun belum tentu syurga. Suamiku yang malas nak ke masjid ni macam mana ya Allah? Tolong ya Allah. Besok aku nak kejut lagi entah kali yang keberapa ribu kali. Permudahkan. Kita tak tahu bila Allah nak angkat doa-doa kita, bila Allah nak lembutkan hati suami kita. Bila kita berkata lantak pi lah ustazah, kubur masing-masing. Dia masuk neraka, saya babai je. Confident sungguh. Isterinya nak masuk syurga, sahabat-sahabat. Kita orang perempuan ni memang selalu overconfident. Saya rasa ustazah suami saya tu memang tak ada harapan lah nak masuk syurga. La ilaha illallah. Itu yang saya syok kalau ngajar muslimat, makcik-makcik ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Satgi dia ikut, saya pergi kat kereta. Ustazah, cik nak tanya satu perkara. Perkara apa cik? Cik kahwin 3 kali. Bagus tahniah cik. Kan? Tapi itulah ustazah, suami pertama kahwin, dapat anak 4 orang, semua jadi orang, alhamdulillah, lawyer, doktor, alhamdulillah. Tapi sibuk kan ustazah, tak pernah pimpin tangan acik pergi masjid. Tak sembahyang dulu arwah ni ustazah, agak-agak Allah ampun tak dosa dia. Acik minta Allah ampunkan dosanya. Kita tak tahu, mana mungkin daripada doa anak tolong istighfar untuk ayahnya, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosanya, amin. Suami yang kedua ustazah macam tu juga. Tapi kahwin yang ketiga ni alhamdulillah lah ustazah, imam. Selalu bawa acik pergi masjid, balik rumah ngaji sama-sama. Lepas tu meninggal juga dah. Ni acik confuse ni, nanti acik masuk syurga sanding dengan yang mana satu? Kan main lagi sahabat-sahabat, soalan tu canggih. Jadi ustazah pun kata, acik ni dah confirm syurga ke belum? Malah tak tahu lagi syurga ke tidak. Jadi tak payah fokus yang pertama syurga ke tidak, kedua, ketiga syurga ke tidak. Doa. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku selepas kematian kita. Yang kita ni sibuk orang tu syurga ke neraka, syurga ke neraka, kita tak sempat nak hisap diri kita sendiri. Ini kesilapan yang besar bagi seorang wanita. Jadi kejut je, ajak je, bagi tahu, jangan ada niat nak menyindir. Jangan ada niat nak menyakitkan hati. Niat semata-mata aku nak tengok lagi wajah suami aku ni dalam syurga ya Allah. Tak sanggup aku kalau hari ni dia balik lambat pun aku resah, telefon berkali-kali, abang kat mana, hujan ribut taufan ni, tak balik rumah lagi, saya risau ni. Tak risau ke kita kalau kita dah masuk syurga, kita tak nampak wajah suami kita dalam syurga, sahabat-sahabat? Sebab tu hari ni kita nak jemput, nak mengajak dia dengan kasih sayang. Bukan dengan dendam, bukan dengan sakit hati, bukan rasa malu. Malu kita ni kadang pada jiran. Dah balik umrah, dah tua-tua, ustazah tak pergi masjid. Jiran ni asyik tanya pula, laki tak pergi masjid ke? Kan? Jiran busybody. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita usahakan. Anak macam tu juga. Bilik pertama kejut, kan? Bilik kedua, bilik ketiga, bilik keempat. Bangun bilik keempat, yang pertama tidur balik. Kita dah ulang macam tu je lah. Subhanallah. Last-last dengan saya tak sembahyang subuh ustazah. Pula dah. Akhirnya satu keluarga tak jadi syurga. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kejut, ajak, bagi tahu. Mungkin sekarang tidak lagi.
Tapi saya selalu bagi tahu kepada seluruh para muslimat, mungkin dia ke masjid, dia datang untuk solat berjemaah, aminkan bacaan imam ketika mana? Ketika ibunya diusung sebagai jenazah ke masjid. Kita tak tahu. Itulah anak lelaki kita mungkin pertama kali datang masjid, mengalir air matanya tengah solatkan jenazah sang ibu. Kerana apa ibu-ibu dirahmati Allah? Dia terkenang, mak aku lah dulu suruh datang masjid ni, tapi aku tak pernah datang. Rupanya Allah paksa aku untuk datang mengaminkan solat jenazah kepada ibu aku. Sedar diri tu masa mak dah tak boleh bercakap. Ramai yang mengadu pada ustazah. Yang wanita pun macam tu. Kan suruh pakai tudung, tak mau pakai tudung. Tapi bila maknya mati, rasa malu tak tenggek selendang atas kepala orang duk pakat baca Yasin keliling jenazah mak. Baru baca Yasin dengan air mata. Lepas ni tak ada siapa dah nak ingatkan aku ni, ya Allah. Tak ada siapa dah nak bising aku keluar rumah, tudung mana kakak. Tak ada siapa dah. Maka mulai hari ni tolong dia Allah, aku tak nak cabut dah tudung atas kepala aku ni. Maka ibu-ibu dirahmati Allah, bila anak lelaki kita dah ke masjid, anak perempuan kita dah tutup aurat, sebab baru sedar bila kita dah tak ada. Rugi tak kita? Jangan kata rugi. Kalau kita dah mati baru nak berubah, baik tak payah ustazah. Saya tak boleh masuk kat Facebook gambar anak saya pakai tudung. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya tak boleh cerita kat kawan-kawan masjid saya tu, anak saya lah tu yang rajin pergi masjid tu. Kan? Itulah silap kita. Sebenarnya Allah pilih ibu yang tak henti berdoa, yang berusaha. Ini adalah wanita-wanita mujahidah yang mengharapkan benih zuriat keturunannya menjadi orang soleh dan solehah. Tak pernah berhenti dengan kasih sayang, sahabat-sahabat mengajak. Itulah dakwah kita yang paling besar. Tolong ibu-ibu dirahmati Allah. Sebab tu malam tadi di hadapan ramai lelaki dalam kuliah maghrib. Lepas kuliah maghrib start forum, pukul 9.50 baru berhenti bercakap. Ya Allah, ni kuliah kelima aku ni ngantuk ni ya Allah. Tapi nampak pokcik-pokcik ni semangat je dengar. Tajuknya malu lambang wanita merdeka. Saya pesan pada lelaki-lelaki yang datang semalam, tolong merasa cemburu dengan anak-anak perempuanmu yang menari-nari di hadapan TikTok, yang bermedia sosial tanpa rasa malu, dipuji, disokong oleh orang-orang lelaki yang bukan mahram. Tolong tegur mereka. Tolong jadi rakan Facebook kepada anak-anak perempuan kamu, rakan-rakan IG kepada anak-anak perempuan kamu. Kakak kenapa melampau sangat dah ni? Kan tak apalah, kalau tak buat macam ni nanti tak dapat jodoh ayah. Pula dah alasan dia kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak carikan jodoh anak-anak kita yang insya Allah boleh pimpin dia sampai ke dalam syurganya Allah. Jadi tolong tegur, sebab peranan kuasa ada pada kamu wahai ibu dan ayah. Hari ni kalau kita penat, anak-anak kita belum mau dengar cakap kita, terus sangka baik dengan Allah. Mungkin bukan sekarang ya Allah, tapi insya Allah lepas kematian aku nanti. Bila lepas kematian aku nanti, ibu-ibu dirahmati Allah, setiap langkahnya ke masjid, pahala tak kita di alam kubur? Pahala. Setiap anak kita nak keluar rumah, nak sarung tudung, dulu ada rasa malu. Dulu mak bising kalau aku tak tutup aurat. Sekarang kita yang duduk di masjid dengan tudung litup ni, cuba kenang siapa kita 30 tahun dulu. Siapa kita 20 tahun dulu ibu-ibu? Kita pun terkenang kan sahabat-sahabat. Ya Allah, aku pun teruk dahsyat juga dulu. Syukur engkau tuakan aku jumpa jalan ke masjid. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Nasihat anak-anak muda kita. Sebab kamu ni belum tentu tua. Mak ni alhamdulillah dah tua baru dapat jalan ke masjid. Kalau kamu tak sempat tua, cerita ni orang muda 17 tahun dah meninggal aksiden tiba-tiba. Ni orang muda sihat-sihat walafiat tengah main futsal meninggal dunia. Cerita pada mereka. Sebab kalau kita tak ceritakan, mereka tak dapat info ataupun maklumat ini. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga di sisi Allah kita digelar sebagai mujahidah kerana betahnya kita, kuatnya kita untuk mengajak seluruh ahli keluarga kita ke jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jom kita letakkan kewajipan yang perlu kita ketahui sebagai calon-calon yang layak digelar mujahidah. Pertama, ni baru nak kena masuk isi ni, dah nak habis dah masa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi baru nak masuk poin, itulah dia Ustazah Zai. Sekian dimaklumkan. Okey, sahabat-sahabat. Pertama, tidak boleh berundur dan pantang menyerah walaupun dalam suasana bagaimanapun. Jangan berundur.
Jangan menyerah. Ini bukan cerita dalam peperangan. Kita berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Cantik juga anak aku pakai ketat-ketat ni ya. Kan? Nafsu kita. Tak apalah bang, muda lagi, nanti dah tua tak lalu dah dia nak pakai ketat-ketat tu. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila disiplin ilmu, disiplin agama mengatakan ini pakaian seorang wanita. Ini yang sepatutnya ada pada lelaki. Kita ibu menjadi pencorak kepada mereka. Suka tak suka anak tu kita bagi tahu dulu. Kalau dia tak nak ikut, jangan stres ibu-ibu dirahmati Allah. Jangan merajuk, jangan besok tak nak pujuk lagi mereka dalam kebaikan. Bayangkan kalau ditanya pada Ustazah Zai, program dekat Kelang Lama Kulim, berapa orang datang? 100 orang ya Allah. Berapa orang yang dah berubah jadi mujahidah? Seorang je kot ya Allah. Sedih tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tak perlu sedih sebenarnya. Sebab Allah tak tanya berapa orang yang datang. Penganjur-penganjur program majlis ilmu, jangan sedih. Kalau kita dah bersungguh-sungguh dalam usaha promosi macam-macam, nak bagi orang ramai datang. Tak sangka Ustazah, macam-macam promosi yang datang tak sampai 10 orang. Biasa je Ustazah Zai kalau ngajar pejabat-pejabat tu, Masya Allah, lagi minggu gaji. Minggu gaji depan ni 7 orang. Ya Allah, sabar je lah aku. Mana yang selalu 70 orang datang ni? Minggu gaji Ustazah. Kan sabar je lah. Jadi cuti waktu solat Jumaat tu panjang. Cuti hari Jumaat waktu rehat hari Jumaat tu panjang. Jadi dia gunakan duit gaji ni pergilah. Pergi beli tu beli ni. Yang duduk ni sebab sian Ustazah Zai kan cakap seorang-seorang, 7 orang depan ni. Nanti tak apa Ustazah nak cakap 10 minit pun tak apa, kami okey je. Dah jadual saya 1 jam lah. Nanti dia kata, Ustazah, saya datang 7 orang pun Ustazah cakap 1 jam juga, semangat juga. Dah bukan sebab berapa orang yang datang, tapi sebab Allah tahu nawaitu kita, sahabat-sahabat. Ibu, Allah tahu tak niat kita nak masukkan anak-anak kita ke dalam syurga. Mana ada ibu yang berdoa, biarlah masuk dalam neraka yang nombor 3 tu memang ketegak tu ya Allah, ada? Tak ada, subhanallah. Tapi tolong kawal lidah kita. Anak 1, 2, anak 2 okey, anak 1 okey, anak 2 okey, anak 4 okey. Yang ketiga ni, di bibir kita kalau jumpa ambil report kat depan cikgu. Cikgu kata, puan, ni tak pernah buat homework. Memang kat sekolah suka kacau kawan-kawan. Memang cikgu nombor 3 ni tak tahulah, saya bagi makan sama je. Ikut pak dia ni cikgu, ikut pak dia. Pula dah sahabat-sahabat dia rahmati Allah. Tak tahu nak cakap dah, memang ketegak mulut kita ni. Jadi nombor 3 ni duduk mendom je sebelah cikgu, sebelah mak. Hati ni sahabat-sahabat, ada rasa malu tak dia dibegitukan? Malu. Rasa down tak dia down? Sahabat-sahabat, biar cikgu kata dia tak bagus, biar kawan-kawan kata dia tak bagus, jangan ibu kata dia tak bagus. Faham ibu-ibu dirahmati Allah? Tapi kadang-kadang cikgu kata bagus, kawan masih sayang dia. Mak ni hari-hari cakap, hang nak jadi apa? Hang nak jadi apa? Akhirnya dia lost. Tak ada pun panduan, tak ada pun rasa kasih sayang dikasihi oleh sang ibu. Bila anak-anak kita rasa hilang keyakinan dengan ibu, dia takkan percaya dengan orang lain lagi dah. Fahamnya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita banyak tersilap. Sebab yang 1, 2, 4 yang baik ni kita puji sebut. Jumpa saudara marah, tu memang tu baru ni SPM 10A. Dapat naik pentas depan cikgu, Allah bangganya lah hati ni. Subhanallah, memang baguslah, tak tahulah. Aku dulu masa duk ngandungkan dia baca Yasin 100 kali kot. Kan kita duk act dengan kita sendiri. Kan? Pergi rumah saudara. Lepas tu marah anak-anak. Pasal apa hang dah besar ni tak mau pergi beraya rumah mak-mak menakan? Kalau dia boleh jawab dah, kalau jumpa mak menakan nasi kutuk aku je. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Depa pun ada maruah diri. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, tolong menjadi sandaran yang paling kukuh kepada anak-anak kita. Biar orang kecam, biar orang benci anak-anak kita. Masya Allah. Kan semalam saya terbaca satu messenger. Saya bila jauhlah ilmu macam ni memang tak sempat nak tengok. Tapi terbaca satu mesej ibu yang sangat panjang. Ustazah, terima kasih kuliah La Tahzan, betul-betul menguatkan jiwa saya. Bukan terima kasih pada saya. Akak dapat sesuatu ni sebab akak istiqamah. Hari-hari akak dengar, hari-hari akak ambil suplemen vitamin untuk hati akak. So akak dapat jawapan kepada permasalahan hidup akak. Ketika mula-mula saya dengar La Tahzan Ustazah, anak saya, rumah saya didatangi polis. Anak saya ditangkap 3 tahun 8 bulan. Kena sebatan 18 kali. Sebab didapati terlibat dengan dadah.
Hati ibu mana ustazah yang tak sakit? Kan saya down, saya hampir mati sampai kena sakit jantung. Suami saya lah bantu saya untuk bangkit semula. Kawan saya share kuliah La Tahzan masa tu bab ke-58. Oh, dia cerita satu persatu. Terima kasih ustazah, saya tahu ini semua tarbiyah daripada Allah. Sekarang saya bukan marah-marah dengan Allah, tapi saya bersyukur kerana Allah mendidik anak saya dalam penjara tu dengan caranya Allah. Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Mungkin silap saya ustazah, memang anak saya ni dulu masa kecil sampai remaja belajarnya tak pandai macam adik-beradik lain. Jadi saya selalu menafikan dia. Saya banyak bermuhasabah bila dia duduk dalam ni. Saya banyak solat taubat, saya banyak minta ampun. Moga-moga nanti dia keluar daripada penjara, dia bakal menjadi anak-anak yang baru bagi saya, anak yang soleh bagi saya. Masya Allah. Ramai ibu-ibu yang mengakui kesilapan kerana tak sedar terberdoa yang buruk kepada anak-anak dan menjatuhkan maruah diri anak-anak sendiri. Ibu saat semua orang tak boleh terima anak kita, dia menumpang rahim kita 9 bulan 10 hari. Biar semua orang mengecam buruk anak kita, kita masih boleh menjadi pendokong yang paling kuat kepada anak-anak kita. Faham ya ibu-ibu dirahmati Allah? Sebab dijamin oleh Allah doanya seorang ibu tak ada hijab. Siapa lagi nak doakan anak kita dengan ikhlas? Walaupun ketika kita bercakap dengan dia, dia tak pandang muka kita lagi dah. Sedih ustazah budak-budak sekarang. Kita bercakap, dia tak tengok muka kita. Subhanallah cik, acik tahu tak? Nabi Nuh tu dia nak berdakwah, bukan orang tak pandang muka dia. Nampak je Nabi Nuh terus ambil kain kelubung muka, sumbat telinga dengan kapas. Punya benci tengok Nabi Nuh. Ada tak acik ni anak tak suka dengar nasihat acik ni sampai kelubung dengan kain pelekat, sumbat dengan kapas telinga? Tak ada lah sampai lagu tu. Jadi tengok Nabi Nuh beratus tahun, berapa orang saja ikut dia. Dan kalau kita kata tu Nabi Nuh saja, ni kita ni, subhanallah sahabat. Nabi Nuh syurga tak? Syurga. Besar tak ujian Nabi Nuh dalam dakwah? Besar. Siapa yang tak nak ikut Nabi Nuh? Bukan orang kampung, bukan orang jauh. Isteri dan anak sendiri tak nak ikut Nabi Nuh. Sama tak ujiannya dengan kita? Ustazah, saya cakap baik-baik. Saya ni cikgu sekolah ustazah. 1000 orang budak boleh dengar cakap saya. Balik rumah, anak sendiri tak nak dengar. Sakit ni hati ni. Itu biasa ibu-ibu dirahmati Allah. Sebab Allah dah turunkan contoh tauladan untuk kita menangis pada diri kita sendiri. Bukan aku seorang ya Allah. Aku nak masuk syurga macam Nabi Nuh. Aku nak masuk syurga macam Nabi Yusuf. Aku nak masuk syurga macam penghulu syurga itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba baca kisah mereka diuji Allah. Sangat dahsyat. Ujian kita ni kecil sangat. Pun kita tak sanggup untuk bermujahadah menjadi seorang wanita mujahidah. Faham dah maksud ibu-ibu dirahmati Allah? Kedua, ni tak tahu pukul 3 petang kot baru habis. Okey ke? Sedangkan AJK wanita tadi kata, kami pukul 2 ustazah ada jemputan Yasin pula dah. Kan? Jadi sahabat-sahabat dirahmati pukul 3 ustazah slip disk terus saya ni. Ya insya-Allah ustazah pun bukan boleh duduk lama-lama sangat sahabat-sahabat. Kedua, memberikan dedikasi dan kesetiaan yang tinggi terhadap pimpinan yang mengamalkan Islam. Oh, ni cakap kepimpinan yang mengamalkan Islam. Saya sudah ustazah pakai tudung apa hari ni, hijau ke merah? Sibuklah dia sahabat-sahabat. Sebab tu saya pakai hari ni tudung kala apa tadi. Undilah saya. Parti apa tu ustazah? Tak tahu parti apa. Sebab apa sahabat? Tak kira warna apa, bendera apa, tolong sokong apa sahaja yang menegakkan kalimah tayyibah. Kita seronok yang mana? Pandang warna yang mana? Bukan sebab warnanya sahabat, tapi yang memimpin kita, yang boleh membawa kita dekat dengan syurganya Allah. Alah ustazah, bukan confirm syurga pun lagi. Kan hati kita ni ada ketenangan, duduk dalam kelompok yang macam mana, programnya yang macam mana, percampuran lelaki perempuan yang macam mana, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa kalimah-kalimah yang menyejukkan hati kita? Akal yang Allah bagi ni tak perlu jadi ustaz-ustazah pun. Akal yang Allah bagi, kita duduk dekat satu kelompok, kita boleh baca dah. Kalau aku kekal join program macam ni, mudah syurga ke mudah neraka? Faham tak maksud? Sebab tu kita disuruh cari orang-orang, rakan-rakan yang soleh yang boleh membawa kita kekal sujud kepada Allah. Allah, kalau aku join grup ni lara belaka lah.
kena karaoke dulu, kena nyanyi dulu, kena joget dulu, siap pertandingan duet antara suami orang dengan isteri orang. Ni apa cerita ni ya Allah? Kita boleh pilih sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kenapa kita nak ikut kawan? Hang pilih yang mana? Tak payah tanya. Suami isteri nak, bang, yang mana bang? Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita ada akal yang sempurna. Kita ikut mana kepimpinan yang boleh mengajak diri kita, yang mana mengajak seluruh ahli keluarga kita, insya-Allah makin dekat dengan Allah. Alhamdulillah bang, sejak dia tu jadi ketua kampung kita ni, dia pi setiap rumah ni nak ajak semua lelaki-lelaki solat berjemaah ni. Kalau dulu tu memang tak lah kan bang. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Begitu jugalah anak-anak dengan ibu dan ayah. Ayah saya tu Ustazah tahu marah je, tapi kalau ibu saya dia tunggu saya, kejut saya tunggu. Mak saya dulu pesan macam tu. Nak kejut anak-anak jangan tempik tengah basuh pinggan. Long, dah sembahyang ke belum? Kita basuh pinggan sampai siap. Mak saya tinggal kerja duduk tepi anak. Bangunlah sayang. Bangun, jangan sampai bapak kau marah nanti. Kalau bapak marah tak apa, mak boleh defend. Tapi kalau Allah marah macam mana? Bangun. Kecil lagi dipimpin, kita pergi bila air untuk berwuduk. Wuduk dia tunggu lagi sebab ada perangai abang saya seorang. Wuduk dah. Kemudian dia bentang sejadah, dia landing. Subhanallah, mak saya lagi bijak. Dia intai bawah. Tak ada kaki orang pun atas sejadah tu. Dah lah mak, dah sembahyang tadi. Kau bangun sembahyang balik sekarang, mak tunggu. 4 rakaat lah. Faham tak sahabat? Tegas dalam bab solat. Tapi kalau kita jerit, tak sampai ke hati mereka. Kan dah solat ke belum? Tadi masih ibu basuh pinggan, kakak dah solat lah. Kita percaya kat dia. Kita tak nampakkan kat dia. Ni mak tengok depan mata mak. Nanti nak sambung belajar kat luar negara, mak tak ada. Kamu tahu tak kalau mak tak ada pun Allah nampak apa yang kamu buat. Hari-hari kena kenalkan mereka dengan Allah yang maha melihat. Datangkan mereka rasa takut bukan kepada ayah, kepada ibu, tetapi kepada Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhannya dia. Tuhannya Nabi Adam sampai Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah itu? Allah. Tuhan kita semua sama je. Orang kaya Tuhannya Allah, orang miskin Tuhannya Allah. Kenapa kita nak mengasing-asingkan diri kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Itu kedua. Ketiga, melatih diri dalam pelbagai keterampilan dan keahlian. Masya Allah, kemarin saya ke sekolah Darul Aman Haid. Masya Allah kan, saya kalau jauhlah ilmu ni ceramah tak payah susah-susah sahabat. Pengalaman kat tempat tu cerita kat sini, pengalaman tempat tu cerita sini. Baguslah ada kelab usahawan. Anak-anak ni jadi chef, buat roti kan. Lepas tu lepas saya ceramah dia bawa melawat kat tempat tu, saya pun beli. Syok lah Ustazah beli ni, kamu buat sendiri? Ya Ustazah, jangan tunjuk kat sekolah je, balik rumah buat. Nanti tengah tunggu SPM boleh meniaga roti-roti ni dah. Ada buat muffin, cupcake, kan bagus ni. Ni Ustazah beli sikit, lebih duit ni pergi belanja kawan-kawan. Sebab nak bagi semangat pada mereka, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ajar anak kita. Jangan Ustazah anak jantan takkan nak suruh lap meja, takkan nak suruh basuh pinggan. Silap siapa? Silap ibu. Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan sedikit orang yang datang dalam rumah tangga yang baru. Seorang menantu masuk ke dalam rumah kita, mula-mula kita ingat menantu, tiba-tiba ya Allah hantu rupanya Ustazah. Pasal apa pula hantu je? Lepas makan dia boleh tinggal je pinggan atas meja. Anak apa macam tu? Sebab dia dah biasa dengan rumahnya dulu. Bibi ada, mak kata tak payah, biar kakak kamu yang buat semua tu kerja dapur. Silap sahabat-sahabat muslimat. Ajar anak kita. Sebab mungkin dia anak kita yang kaya, yang siapkan pembantu rumah pada dia. Tapi kalau kita tak ajar urus dirinya sendiri, 20 tahun akan datang dia nak kahwin dengan siapa? Belum tentu dia kahwin dengan orang yang sekufu, yang ada pembantu yang boleh uruskan pakai, baju, makan dia semua. Jadi bila dia susah dengan isterinya, dia akan belajar untuk sama-sama susah. Kalau kita tak mengajar anak kita susah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kelak yang susah adalah kita. Jadi sebab tu ajarkan mereka, Masya Allah, tabarakallah, keterampilan, keahlian, pakar dalam bidang apa. Ajarkan anak-anak kita. Jom ikut mak pergi masjid. Saya suka pergi program-program macam ni, ada orang muda. Pasti saya akan cakap, datang selalu ya sayang. Ni lah dah 10 orang mak cik, Ustazah salam, baru kamu yang kak cik. Kan? Datang selalu. Sebab apa? Sebab dia nampak, oh mak aku ni ketua muslimat.
Sebelum kuliah mak aku yang sibuk, sian mak aku dah tua. Tak apalah aku tolong mak aku bentang rehal, panggil kawan-kawan kat luar masuk dalam. Dia boleh buat kerja-kerja tu. Anak lelaki ni, kita masjid ada 8 ekor nak tumbang lembu. Jangan pergi mana-mana. Semua anak lelaki ayah ikut ayah pergi masjid. Kamu tolong pakcik tu timbang daging. Kamu tolong pakcik tu basuh bekas darah. Kamu tolong pakcik tu arahkan. Sebab apa ibu-ibu dirahmati Allah? Itulah nanti yang akan menjadi kepakaran mereka bila mereka terjun ke dalam masyarakat. Ni semuanya perlu mujahadah. Kalau ibu-ibu tidak menemani mereka, Masya Allah, saya tengok sendiri dengan mata sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak anak kita pandai Quran, tapi di rumah kita bahan hiburannya bukan Al-Quran. Faham ya? Kita tengok drama yang macam mana tiap hari. Kalau drama yang kita suka tengok, ya Allah Ustazah, filem tu rupa-rupanya suami memang biasa ditengking oleh isterinya. Anak kita duk tengok sama-sama dengan maknya. Apa nama tajuk drama tu? Di bawah ketiak suami. Macam itulah lebih kurang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tajuk tak apa-apa. Berapa episod tu follow tunggu. Azan maghrib biar pi. Mak maghrib dah, maghrib ni pendek. Sat lah mak nak tengok hero dia ni, Masya Allah. Sebut Masya Allah, Subhanallah. Tapi azan maghrib masih lagi tengok drama. Lepas tu kamu dah ngaji ke belum ngah? Angah pun confused. Mak aku ni kan duduk depan drama suruh aku mengaji. Tak jadi ibu-ibu. Sebab kita adalah murabbiyah utama sebelum anak kita bertemu dengan guru-guru yang lain. Mulakan dengan diri kita. Inilah mujahadah. Ustazah sejak dah jadi isteri ni, Ustazah kita tak ada me time sendiri kan? Biasa. Ustazah sejak dah jadi ibu kepada, malam tadi orang yang saya interview untuk calon tajaan umrah, anaknya 14 orang. Saya pandang harta bawah, ya Allah kurus cik ni. 14 orang, suami seorang kecil. Suami seorang anak Ustazah. Anak 14 orang. 14 orang beranak, sahabat-sahabat dirahmati Allah, duduk di kalangan asnaf 14 orang. Ya Allah Tuhan. Orang sekarang yang ada anak 4 orang pun rasa nak pitam dah menguruskan. Dia 14 orang. Paling kecil umur berapa? 12 tahun. Tu pun macam tak tahulah. Teraksiden tu masa tu Ustazah sabar je lah. Boleh aksiden pula sahabat. 14 orang, 14 kali beranak. Faham tak maksud? Ya Rab, pihak masjid calonkan dia wanita gigih. Saya kata inilah calon-calon wanita yang layak digelar mujahidah. Lalu Allah gembirakan dia dengan hadiah umrah malam tadi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu baru sikit sebesar kuman di dunia. Bayangkan 14 doa dia dapat kalau dia melatih anak-anaknya untuk mendoakan dia selepas mati. Bayangkan setiap anak buat kebaikan, pahala mengalir kepada dia selepas mati. Saya cemburu dengan para ibu. Sebab anda mendapat free-free saja doa selepas kematian. Syaratnya anak kita dididik dengan agama. Faham Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Keempat, melazimi amalan-amalan soleh dan memperbanyak ibadah seperti puasa, membaca Al-Quran, minimum, saya nak baca ni tapi takut orang kulit marah. Membaca Al-Quran minima 1 juzuk setiap hari. Ada yang rasa nak pitam tak sahabat-sahabat? Minimum 1 juzuk setiap hari. Kata wanita mujahidah, Ustazah buat tak minimum 1 juzuk satu hari? Sahabat, tepuk dada tanya iman. Ya Allah, nak jadi wanita mujahidah disuruh aku baca Quran 1 juzuk satu hari. Dahlah mata ni Ustazah dah tak berapa nak nampak. Baru satu muka surat dah berlapis-lapis dah tulisan tu. Yang penting start. Faham ibu-ibu dirahmati Allah? Tolong sebut bersama-sama saya. Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Sebut. Sekali lagi, kalau ada yang tidur kejut. 1, 2, kuat. Sekali lagi. Jadi jangan ada hari tanpa Al-Quran. Saya cakap tak? Jangan ada hari tanpa 1 juzuk. Cakap tak? Tak. Jadi Quran buka walaupun 1 ayat. Please. Saya kerja Ustazah macam mana? Kat meja pejabat. Lepas kita punch in, sebelum kita buat kerja lain, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Boleh tak? Ya Allah, kedekutnya Ustazah Yasin je kot. Panjanglah sikit. Tahu tak apa? Dia bila kita start, Allah akan datangkan rasa.
Teruknya aku ni ya Allah, sehari satu ayat je, besok aku nak baca setengah muka lah. Bila dah makin lazat, ya Allah setengah muka je, aku makan setengah pinggan tak cukup, kena satu pinggan penuh tu dia. Mulai besok aku nak baca satu muka surat ya Allah. Istiqamah lagi, mujahadah, subhanallah. Tak lama lepas tu, lepas 40 hari, lepas 4 bulan mungkin, ya Allah sempat je rupanya aku baca satu juzuk, nak satu muka. Aku nak tambah satu muka surat setengah ya Allah. Percayalah, meremang bulu roma saya nak sebut ni ibu-ibu dirahmati Allah. Kita tak start lagi, kita tak cuba lagi, tapi kita dah beralasan. Cuba buat, cuba buat, cuba buat. Ramai orang yang cabar dirinya sendiri untuk buat, akhirnya dia dapat manfaat. Soheh lah ustazah, dulu tu saya asyik tak sempat je. Sekarang saya paksa diri saya, subhanallah. Saya boleh baca satu hari 10 muka surat. Kerja saya siap macam tu juga. Bahkan terasa berkat. Kalau dulu ustazah masak, kalau tak pukul 2 petang tak siap masak. Lah ni sebelum Zuhur dah siap masak. Pelik saya. Sebab barakah pagi-pagi saya mulakan dengan Quran. Orang paksa diri sahabat, inilah istiqamah. Nak istiqamah perlukan mujahadah. Barulah boleh lahir wanita mujahidah. Saya bagi contoh mudah kalau ia boleh dicontohi. Ustazah macam mana ustazah boleh tiap hari selama 413 hari, ustazah kat Mekah ke, ustazah kat mana ke, mesti ustazah mengajar la tahzan. Sebab saya dah janji pada diri saya. Bila saya dah janji, mati je yang boleh memisahkan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semoga kita menjadi manusia macam tu. Ya Allah, aku penat, aku tak larat, tapi aku cubalah ya Allah, setengah jam pun tak apalah hari ni. Bila dah start cakap tak ada setengah jamnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hilang penat. Tapi kalau hari ni aku nak rehat lah ya Allah, tak larat sungguh ni, besok setan akan datang balik. Semalam boleh je rehat, rehatlah lagi, baru 2 hari rehat. Besok tak ada siapa pun marah, tak apalah ustazah rehat, kami faham. Memanglah semua orang faham. Tapi kamu tak faham nawaitu kamu nak bergelar wanita mujahidah. Kamu kena lawan, berperang dengan nafsu kamu sendiri. Faham ya ibu-ibu dirahmati Allah? Percayalah. Sebab saya dah jumpa ramai sahabat-sahabat anak murid saya, orang profesional, kontraktor yang hebat, doktor yang berjaya. Ustazah, bila saya dengar ceramah ustazah, solat dulu baru utamakan kerja, ajaib. Kerja saya yang dulu 6 jam baru siap, sekarang 4 jam boleh selesai. Sebab apa ya? Sebab saya utamakan solat di awal waktu. Lepas solat saya sambung kerja, siap kerja barakah. Tapi kalau jap aku ada kerja ya Allah, hayya 'alas salah, jap aku ada kerja ya Allah, aku ada kerja. Nabi tolong isterinya buat kerja, tapi Aisyah pernah merajuk, bila hayya 'alas salah, Nabi tinggal, Aisyah tinggal kerja, aku nak pergi solat jemaah. Istiqamah. Lalu Aisyah diberi faham oleh Allah, Allah dulu baru kamu Aisyah, Allah dulu baru tugas-tugas dunia kamu. Keluarga akan respect. Ni bapa aku bab solat, kau jangan buat main. Dia tak berani bawa kawan-kawan tak solat kat rumah. Itu yang berlaku sahabat-sahabat. Kalau bapa saya cakap, abang saya, aku tak nak tengok kau kawan dengan orang tak sembahyang. Kalau tak sembahyang, jangan masuk dalam rumah aku. Nampak kawan-kawan abang saya pakai rantai, kau lelaki ke perempuan? Kan? Lelaki pakcik. Siapa ada rantai kat leher tu, keluar, cabut, buang rantai kat luar, baru masuk rumah pakcik. Orang takut sahabat, tapi tak benci, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dia tahu itu disiplin. Kita tegas pada benda yang tepat. Dan tolong dengan sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah, bagi tahu mereka, ini bukan undang-undang pakcik, ini undang-undang Allah. Tapi kalau sat boleh, sat tak boleh, memang budak-budak pening kepala. Siapa je hatta anak dia buat salah, dia tegur. Faham ya ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah. Yang yang kelima, selalu bersikap waspada dan tidak mudah terpengaruh. Selalu kita nak waspada bila mana? Bila kita dapat nikmat. Bila kita dapat nikmat, sahabat-sahabat kita lupa, ni bolehlah kita gunakan duit ni, peluang ni untuk bermaksiat kepada Allah. Hati-hati. Hari Ahad lepas saya berbicara di TV Al-Hijrah dengan tajuk kemegahan yang melalaikan. Bila kita dapat nikmat, kita selalu terlupa. Bila kita dapat nikmat, nikmat itu kita gunakan ke jalan maksiat, itulah musibah. Faham Saya alhamdulillah ustazah, hidup tak pernah ada musibah. Rezeki pun alhamdulillah, suami tiap-tiap bulan bagi 5,000 kat saya ustazah, alhamdulillah lah, bahagialah hidup. Itulah musibah.
Faham ya? Sebab kita terlupa nikmat Allah yang luas ni, kita tak gunakan ke jalan Allah. Yang keenam, sentiasa tolong menolong dan bersikap ithar kepada yang lain. Apa kalimah ithar ni? Tak faham Ustazah. Kalimah ni rupa-rupanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, minta dengan Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa tolong menolong dan mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain ni sikapnya Sayyidatina Fatimah, mengutamakan orang lain sikapnya Sayyidatina Aisyah. Ada banyak kisah-kisah ini dalam kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita. Kita akan jadi kerdilnya diri aku nak masuk syurga ikut Fatimah, ikut Aisyah. Tapi aku bila ada peluang, aku dulu. Sedangkan mereka ada peluang, teringat orang yang miskin dibantu, orang belakang rumah aku ni dah lama tak sendawa kekenyangan, pi bagi dulu kat depa. Kita punya dikemudiankan. Allahu Akbar. Jauh lagi kita nak bergelar wanita mujahidah. Yang ketujuh, memiliki perhitungan dan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan dan bertindak. Orang kata wanita ni suka ikut emosi. Jangan marah kalau orang cakap macam tu, sebab Allah yang bagi tahu kita ni memang banyak pendek akalnya berbanding orang lelaki. Sebab tu sahabat-sahabat, kuasa talak dalam Islam hanya pada orang lelaki. Betul kan? Macam mana pun isteri pompeng bebel kan, dia buat tak tahu. Geram saya Ustazah, suami saya ni. Kenapa kak? Kita cakap lah banyak kali, dia boleh diam je. Nasib baik dia diam kak. Kalau dia kata aku ceraikan kau talak 3, jenuh kita. Faham ya sahabat-sahabat? Macam mana dia marah, dia ambil kunci motor pergi lepak kedai mamak lah, lagi bagus. Nanti bila mak kau senyap, kau telefon ayah, ayah balik. Kan itu orang lelaki. Tapi kalau kita kena bebel dengan suami, kan apa kita cakap? Payah sangat abang ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya. Bergegar arasy Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu kuasa talak tak pada kita. Kenapa balik lambat bang? Saya ceraikan abang, talak 30. Pergi keluar rumah kan sahabat. Allah tahu emosi wanita ni. Jadi sebelum kita bercakap, tolong fikir dulu wahai wanita. Aku memang berhak nak marah dia ni, tapi kalau aku marah sakgi kang, kan? Nak marah tapi kena sabar, nak marah tapi kena sabar, kan macam tu? Kan sahabat-sahabat. Akhirnya, bang abang nak pergi kerja. Saya ada benda sebenarnya nak cakap dengan abang. Cakaplah ni abang tengah free ni. Tak apalah, nanti abang lambat pula masuk kerja. Abang balik makan tengah hari kan? Balik hari ni. Nanti tengah hari saya cakap. Tadi kata ada benda nak cakap. Alah abang budak nangis pula nak susu ni. Abang pergi kerja dululah. Petang nanti saya cakap. Sahabat-sahabat. Petang nanti pula kita dah, aku kena cakap juga ni. Kena cakap. Tak boleh jadi ni laki aku ni. Kena cakap. Lala balik yang abang beli pisang goreng panas-panas ni sedapnya yang. Tadi kata ada benda nak cakap. Tak jadilah bang, lupa dah nak cakap apa. Sebenarnya nak marah tu pagi tadi. Tapi sebab kita menangguhkan kemarahan, Allah datangkan suasana yang indah untuk sejukkan hati kita balik. Tapi tengah marah, tak fikir dulu, marah terus akan jadi apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tiba-tiba keluar pula kedah dia kan? Marah terus kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia jadi apa? Kita kata, kenapa tak balik kat suami outstation ke? Dalam hati kata merajuk, sebab aku tengking dia. Laki aku memang jenis lembik gitu. Sekali kena tengking tak balik rumah dah. Sahabat-sahabat, akhirnya bukan makin baik tapi makin jauh, makin jauh. Jadi matanglah wahai wanita, sebelum kita buka mulut dengan emosi, timbang dulu dengan akal untuk kita bercakap. Ke-8, mengikhlaskan niat dan tujuan hanya untuk mencapai mardatillah. Kejut anak sebab nak dapat redha Allah, cakap yang baik dengan suami sebab nak dapat redha Allah, berbuat baik dengan siapa saja sebab nak redha Allah. AJK buat program hari ni sebab nak dapat redha Allah sahabat-sahabat. Tak payah intai kejap lagi Facebook berapa like hari ni, tak payah. Redha Allah semata. Subhanallah. Terakhir, memiliki kesabaran dan kestabilan jiwa dalam menghadapi pasang surutnya fitnah dan cubaan. Berapa tahun dah ibu-ibu hidup? 40 tahun Ustazah, 60 tahun Ustazah. Apa yang makcik tak lalui? Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Sebab tu saya suka sembang dengan orang tua. Ya Allah Ustazah, Acik ingat lagi masa Acik dulu mengandung 9 bulan. Masa itulah baru pakciknya dapat kerja jauh daripada makcik. Beranak seorang-seorang Ustazah, sedihlah masa tu, tak tahu nak kata apa.
Tapi tengok anak sulung makcik tu, Masya Allah, dia kental jiwa dia, paling kuat. Rupanya ada hikmah. Acik belajar hidup sorang-sorang. Suami baik Ustazah, tapi dah tugas duduk jauh. Jadi bezalah anak sulung tu, dia macam pandai berdikari. Tu rupanya hikmah yang kita nampak lepas beberapa tahun. Betul kan? Kan biasa kita hidup, Ustazah, hari tu taja kereta saya pancit tengah jalan malam-malam tepi kelapa sawit. Nasib baiklah ada orang lalu. Apa maksud nasib baik tu? Mesti ada sesuatu yang baik Allah nak hantarkan. Kamu lalui sahaja. Okay, jadi seorang mujahidah, dia kental jiwanya melalui apa sahaja cabaran, halangan, dugaan. Saya selalu sebut di mana-mana, tolong bila berlaku apa jua takdir dalam hidup kita, pilihlah untuk berdamai dengan takdir. Boleh ibu-ibu dirahmati Allah? Kalau kita berperang dengan takdir, yang kalah pasti kita. Kerana kita sedang berlawan dengan Allah, pemilik, pemegang kepada takdir hidup kita. Jadi insya-Allah Allah beri kekuatan, fikir-fikirkan, tanya diri sendiri, agak-agaknya ya Allah, akukah wanita mujahidah itu? Boleh tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Macam rasa nombor 1 ni macam okey, nombor 5 ni macam lambat lagi, nombor 8 ni jangan haraplah, contoh kan? Maka kita perjuangkan untuk hidup dan mati sebagai wanita mujahidah. Lagi banyak cabaran hidup dan dia berani bangkit dan tempuh, insya-Allah itulah mujahidah yang sebenar. Jadi jangan cemburu dengan hidupnya orang yang rehat-rehat saja. Syoknya Ustazah, baju ada orang urus, bab rumah ada orang urus, ronoknya Ustazah, suami pun baiknya. Tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya dengan nikmat itu banyak soal jawab dia di hadapan Allah kelak. Kita doakan dia terus dapat nikmat sampai selepas mati. Kita yang tertangguh nikmat, mudah-mudahan dengan gelaran mujahidah melayakkan kita berehat di tempat yang paling nikmat, itulah di dalam syurganya Allah. Okay, itu saja untuk pertemuan hari ini. Minta maaf yang merasa dah sakit pinggang, kebas, peha-peha, lutut semua. Mudah-mudahan ini jugalah gelaran wanita mujahidah. Okay, sekian, ampun maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.